أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Mak kecil. Mak pakai ni. Ustaz tak dengar Ustaz, tak dengar. Ustaz tak dengar. Tak dengar? Nah, Sekarang dengar? Okey. 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 Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah pada malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 23 insyaAllah. Sebelum kita sambung ayat 23, kita tengok ayat yang lepas. Apa maksud dan pengajarannya dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah menceritakan tentang ketuhanan, tentang tauhid, mentauhidkan Allah. Iaitu Allah mengajak semua manusia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai semua manusia, sembahlah Tuhan kamu, sebab dia adalah Rabb, sebab dia adalah pencipta kamu, pemilik kamu dan pengurus kepada kamu semua. Dan dia juga bukan setakat mencipta kamu, allazi khalaqakum, tapi dia juga mencipta semua makhluk sebelum kamu. Maknanya Tuhan yang mencipta hanya satu. Dulu, kini dan selama-lamanya. Kemudian Allah bagi tahu tujuan supaya manusia beribadat kepada Allah, supaya tujuannya akhirnya manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tengok daripada ayat ini, Allah nak bagi tahu ibadat tu bukan tujuan. Ibadat hanyalah sebagai mekanisme untuk supaya akhirnya manusia bertakwa. Maka sebab itulah bila manusia beribadat tapi tidak ada takwa, ibadat itu tertolak. Kan? Sama juga dengan puasa kan? Diwajibkan puasa supaya la'allakum tattaqun. Dan sebab itulah ada orang berpuasa tapi ibadahnya tak sampai pada tujuan. Iaitu tak menjadikannya orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi asas kepada ibadat ataupun tujuan kepada ibadat ialah supaya akhirnya manusia sentiasa takut kepada Allah. Takut untuk melakukan dosa, takut untuk mensyirikkan Allah, takut kepada azab Allah dan sentiasa patuh kepada perintahnya. Kemudian ayat yang ke-22 Allah bagi kita sebab. Dalam ayat 21 dah ada sebab kenapa kena sembah Allah. Sebab Allah mencipta, Allah mengurus, Allah mentadbir semua makhluknya. Kemudian ayat 22 Allah bagi tahu lagi sebab kenapa kena sembah dia. Sebab Allah bukan setakat mencipta manusia, bukan setakat Allah cipta kemudian Allah minta manusia sembahnya sahaja, tapi Allah menyediakan segala kemudahan, segala keperluan untuk manusia hidup dengan senang, supaya manusia dengan kesenangan itu manusia tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah. Apa antara kemudahan yang Allah sediakan? Kemudahan yang paling asas ialah tempat tinggal. Allah jadikan bumi ini sebagai firasha, satu hamparan yang mudah untuk manusia tinggal, mudah untuk manusia bekerja, mudah untuk manusia berehat. Dan juga Allah menjadikan bumi, langit sebagai binaan. Daripada langit itu, daripada awan yang berada di antara langit dan bumi turunnya hujan, dan daripada hujan itu sumber makanan kepada manusia. Jadi sebenarnya keperluan asas sudah lengkap Allah sediakan. Tidak ada alasan untuk manusia tidak menyembah Allah ataupun untuk menyembah selain daripada Allah.
Maka sebab tu di hujung Allah berkata, jangan kamu sama sekali menjadikan bersama Allah itu ada sekutu yang lain yang kamu sembah. Okey. Jadi ayat yang lepas Allah menceritakan pasal tauhid ataupun pasal ketuhanan, pasal keesaan Allah dan kewajipan menyembah Allah yang esa. Maka ayat hari ini pelengkap dia. Pelengkap untuk mentauhidkan Allah ialah sebagaimana tertera dalam 2 kalimah syahadah. Kalau 2 kalimah syahadah iaitu asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan dia sahaja. Maka kalimah yang pertama tidak lengkap melainkan ada kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana nak mentauhidkan Allah? Bagaimana nak beribadat kepada Allah? Iaitu dengan kalimah yang kedua, iaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat hari ini Allah nak cerita pula tentang kewajipan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin ibadat seseorang, tauhid seseorang akan sempurna dan lengkap melainkan ada yang kedua, iaitu dengan mutabaah, dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata ahli tafsir, kalau ayat sebelumnya ayat 21 dan 22 dia panggil tauhidul qasdi. Tauhidul qasdi makna tauhid tujuan tauhid, iaitu betul-betul ikhlas kerana Allah. Adapun ayat hari ini ialah tauhidul mutabaah. Tauhid dengan cara mengikut, iaitu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua ni saling lengkap melengkapi. Kalau tauhid al-qasdi saja tak lengkap Islam seseorang, ataupun ikut saja sunnah Nabi tapi tidak ada mentauhidkan Allah pun tidak lengkap. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung tadabbur surah 20, surah Baqarah ayat 23 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum, dan sekiranya kuntum adalah kamu. Sekiranya adalah kamu. Siapa kamu ni? Dalam bahasa Arab, kuntum ni, tum tu adalah dhamir ganti nama. Jadi ada bahasa Arab, kalau dhamir tu dia kembali kepada yang paling dekat sebelum ayat ni. Apa dia yang paling dekat? Maksud kamu tu Ustaz ya? Ya? Maksud kamu tu ya? Ya. Kuntum ni adalah kamu. Jadi soalannya, kamu ni siapa? Rasulullah. Bukan. Sebab ini lepas tu Allah kata, dan sekiranya adalah kamu fi raibin, dalam keraguan. Raibin mana? Keraguan. Raib. Keraguan. Dan keraguan ni raibun disebut dalam ayat pertama, ayat kedua dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitab alif lam mim, zalikal kitabu la raib. Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Tiba-tiba di sini Allah sebut sekali lagi, dan sekiranya kamu dalam keraguan. Keraguan terhadap apa ni? Mimma dari boleh nampak tak tulisan? Yang ikut secara Zoom, boleh nampak tak tulisan? Boleh. Boleh. Boleh.
Okey. Mimma dari apa yang nazzalna kami telah turunkan ala abdina ke atas abdina hamba kami. Okey. Dan sekiranya adalah kamu dalam keraguan, ragu ni makna tidak yakin. Kamu dalam keraguan terhadap apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami. Apa dia yang Allah turunkan kepada hamba ni? Hamba di sini ialah Muhammad. Apa yang Allah turunkan kepada Muhammad? Iaitu Al-Quran. Jadi siapa yang ragu kepada Al-Quran? Maka pastilah bukan Muhammad, bukan orang beriman. Siapa yang ragu ni? Saya sebut Bani tadi Israel. kan? Ya? Dah baca ni? Siapa yang ragu ni? Dah baca. Saya dah sebut tadi, kaedah dalam bahasa Arab. Tom ni dhamir. Kalau dhamir ganti nama, kaedah dia ialah dia akan kembali kepada yang paling dekat sebelum ayat ni. Apa yang disebut sebelum ayat ni? Siapa? Ni terus baca. Ya? An-Nas. Manusia. Anas. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Jadi sekiranya kamu masih dalam keraguan iaitu manusia. Tapi manusia mana ni yang ragu? Kalau kita refer balik sebelum An-Nas, ada lagi cerita. Iaitu Allah cerita tentang 3 golongan manusia. Siapa? Di awal surah Baqarah. Kafir dan Siapa yang Allah cerita? Yang Allah cerita di awal surah Baqarah. kafir dan munafik. Yang pertama al-muttaqun, kan? Orang Hudan lil muttaqin. Golongan pertama. Golongan kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang kafir. Yang ketiga, munafik. munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna wa hum la yu'minun. Jadi kuntum di sini ialah refer kepada manusia, dan manusia ni pula refer kepada yang 2 golongan tadi. Orang kafir dan orang munafik. Termasuk tak Yahudi? Termasuk. Yahudi, Nasara. Bahkan ayat ni sebenar lebih luas lagi, iaitu merangkumi semua orang yang ada keraguan. Walaupun ayat ni turun zaman Nabi, tapi ada begitu ramai yang masih ragu terhadap Al-Quran, maka dia termasuk dalam khitab yang Allah tuju dalam ayat ni. Seolahnya Allah nak bagi tahu siapa saja yang ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Okey, di sini Allah kata kami turunkan. Apa faedah Allah sebut kami turunkan? Allah boleh je sebut apa yang telah diturunkan. Tapi Allah sebut kami. Apa faedahnya? Kebesaran. Dengar tak? Ya? Yang ikut Zoom boleh jawab terus. Dengar tak soalan? Tunjukkan kebesaran Allah. Kalau nak tunjuk kebesaran Allah, takkan guna perkataan kami je. Kalau nak tunjuk kebesaran Allah, cerita tentang dirinya, tapi sekarang Allah guna kami. Sebenarnya Allah nak menunjukkan bahawa kebesaran, kemuliaan apa yang diturunkan. Sebab kami ni refer kepada Allah. Bila Allah yang menurunkan Al-Quran, mana Quran tu adalah satu benda yang sangat mulia. Jadi kamu kena bezakan Quran yang Allah turunkan dengan kitab-kitab yang lain. Sebagaimana kita kalau terima surat kan, orang kata ini surat daripada ketua kampung, kita rasa lain. Tapi kalau diberitahu ini surat daripada ketua polis, rasa kita dah lain. Maka kalau kita tahu Al-Quran diturun daripada siapa ni? Rabbul Alamin. Sepatut ada perasaan kita, iaitu perasaan kita rasa Quran ni sangat-sangat hebat, sangat-sangat mulia. Sebagaimana jin bila mendengar Al-Quran, apa reaksi jin pertama kali bila dengar Al-Quran? Inna sami'na Qur'anan. Sebab apa? Dia kata kami dengar satu benda yang sangat
kagumkan. Sebab dia datang daripada Allah. Itu fitrah yang suci. Bila mendengar Al-Quran, dia akan rasa kehebatan. Ustaz tak dengar suara, mute. Tak dengar suara? Okey, dah dengar. Tak dengar? Dah. Sekarang? Dah dengar dah. Tersangkut. Berapa lama tak dengar? Hello? 5 saat. 5 saat. Ingat 5 minit. Sekejap aja tak dengar Ustaz. Ya, pasal apa? Dia putus. Dua tiga Okey. sikit lah Ustaz. Okey. Jadi Allah beritahu kami turunkan supaya apa? Supaya kita rasa kebesaran Al-Quran. Jangan anggap Quran tu macam kitab lain. Baca, tak faham, simpan. Tak. Dia datang daripada pencipta yang maha hebat. Okey, kemudian Allah kata apa? Kami turun kepada siapa? Hamba kami. Siapa hamba kami ni? Boleh jawab yang ikut Zoom. Nabi Muhammad. Siapa hamba Nabi kami? Muhammad. Nabi Muhammad. Okey. Kenapa Allah sebut hamba? Allah boleh sebut ala Muhammad, nama dia. Ataupun Allah boleh sebut jawatan dia. Apa jawatan Nabi Muhammad? Rasulullah. Rasulullah, kan? Jadi pangkat yang paling tinggi bagi manusia ialah Rasulullah. Tapi Allah tak sebut nama dia dan tak sebut pangkat. Allah hanya sebut abdi, hamba. Pada secara umumnya, hamba ni mulia ke tak? Bila sebut hamba. Mulia ke tak? Mulia Ustaz. Ya. Tak mulia kan? Ya. Tak mulia. Kenapa hamba tu tak mulia? Sebab dia menjadi hamba kepada manusia. Tapi sekarang Allah kata apa? Abdina, hamba kepada kami. Jadi kalau jadi hamba kepada Allah, mulia ke tak? Mulia. Jadi Allah nak bagi tahu bahawa manusia itu mulia bukan sebab pangkat, bukan sebab harta, bukan sebab keturunan, tapi sebab sifat hambanya. Maknanya manusia semakin dia bersifat hamba kepada Allah, semakin tinggi darjahnya. Saya nak tanya, dalam banyak-banyak ramai-ramai manusia daripada Adam sampai kiamatlah, siapa manusia paling mulia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Okey. Apa pangkat Nabi Muhammad? Hamba. Apa pangkat Nabi Muhammad? Seorang Rasul. Saya bagi jawapan objektif. A. Kun. B. Tan Sri. C. Datuk. D. Hamba. Di hamba. Hamba. Semakin manusia bersifat hamba kepada Allah, semakin tinggi kedudukannya. Dan sebaliknya, semakin manusia menjadi hamba kepada manusia, semakin nilai dia jatuh merudum. Boleh? Boleh, ha? Sebab tu Allah nak bagi tahu Muhammad ni mulia sebab apa? Bukan sebab Rasul. Bahkan dia dilantik sebagai Rasul sebab apa? Sebab dia ada sifat hamba. Boleh faham, ha? Faham. Okey. Dalam konteks kita lah. Sekarang kita dah belajar sifat hamba kepada Allah adalah sifat yang paling mulia. Tapi ada tak dalam masyarakat kita dia menggunakan perkataan tu? Ini daripada hamba Allah. Ada tak? Ada. Ada. Siapa ni? Siapa ni? Boleh bagi nama tak? Contohlah, dia bagi surat kan? Dia Perdana Menteri, tapi dia bagi surat pada rakyat dari hamba Allah Mahyuddin bin Yassin. Ada? Belum pernah lagi Ustaz. Belum pernah. Jadi nampak macam mungkin ada lah, insya-Allah. Jadi nak begitu di sini, kalau kita nak kemuliaan, kejar pangkat apa? Hamba. Sebab itulah Nabi
pulun habis-habis untuk kejar menjadi hamba Allah. Contohnya, Nabi solat malam kan? Sebenarnya Nabi kalau tak solat malam pun Nabi dah mulia, Nabi dah ahli syurga. Dan Nabi solat malam pula bukan sekejap, sampai bengkak kaki. Bila ditanya kepada Rasulullah, kenapa kamu solat? Kamu tak ada dosa? Apa jawapan Nabi? Apa jawapan Nabi? Bersyukur. Hamba yang Jadi bersyukur. hamba yang bersyukur. Mana ada Nabi boleh cakap bahasa Melayu? Ha? Tak erti bahasa Arab. Abdan syukur. Hafalah sikit itu hadis Nabi. Ha? Apa Nabi kata? Afala akunu abdan syakura. Tak boleh ke aku nak menjadi abdan, hamba? Hamba. Jawapan dia apa dah? Bukan soal dosa, sebab Nabi tak ada dosa. Dosa Nabi diampunkan. Tapi Nabi solat malam, sebahagian besar malam, sampai bengkak kaki, sampai nangis-nangis, hanya nak mendapat pangkat hamba. Jadi kalau kita ni orang beriman, kalau kita orang berakal, kejarlah pangkat di sisi Allah. Buatlah apa saja yang Allah suka, termasuklah solat malam, kan? Habiskan banyak masa untuk membuat benda yang Allah redha, supaya kita dapat pangkat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi ajar kita kan, bila nak berdoa ada mesti kita baru belajar tadi kan. Antara sifat ataupun adab berdoa ialah mesti ada sifat apa? Ud'u rabbakum tadarruan. Tadarruan. Apa makna tadarruan? Merendah diri. Rendah diri. Sebab itulah Nabi ajar dalam satu doa yang sangat penting. Doa itu sangat penting. Bahkan Nabi kata, siapa yang dalam kesedihan, bila dia baca doa ni, hilang sedih dia. Dan doa tu sebenarnya hujung tu pendek je, tapi permulaan dia ialah sifat tadarru', iaitu kita mengaku kita adalah hamba Allah. Bukan setakat kita mengaku kita ni hamba Allah, kita mengaku kita ni juga anak kepada hamba Allah. Bapa kita pun hamba Allah. Dan kita juga mengaku kita juga anak kepada ibu. Ibu kita pun hamba Allah. Mana kita ni memang keturunan hamba. Itu satu sifat yang bagus. Iaitu merendah diri. Jangan rasa bangga langsung. Aku keturunan sekian, aku ada harta, aku ada pangkat. Jangan. Sebab Allah langsung tak pandang. Allah akan pandang setakat mana kita bersifat hamba kepada Allah. Apa doa tu? Allahumma inni abduka. Kan? Allahumma inni abduka wa banu abdik. Abduka. wa banu amatika. Kan? Masya Allah. Aku adalah hamba engkau dan aku juga anak kepada hamba engkau. Bukan aku je hamba. Bapa aku pun hamba. Atuk aku pun hamba engkau. Okey? Sebab itulah bila kita tak rasa kita hamba, mana kita ada rasa apa? Sombong. Sebab itulah Nabi kata, siapa yang ada sifat sombong, walaupun sebesar zarah, dia tak boleh masuk syurga. Okey. Dan kita tahu tak, bila Allah jemput Nabi pergi ke langit menghadapnya, ketika malam Isra' dan Mi'raj kan, makna Allah nak bagi anugerah yang sangat besar kepada Nabi. Tak pernah Allah jemput semua para Nabi ataupun para Rasul menghadapnya di langit kan. Tak pernah. Nabi Muhammad seorang je. Dan ketika Allah jemput Nabi itu, Allah guna perkataan apa kepada Nabi? Allah guna apa? Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Masjidil Aqsa. ilal masjidil Aqsa. Salladhi barakna. Surah Isra' kan ayat pertama. Okey, cuba tengok. Tengok Allah kata Maha Suci Allah yang memperjalankan.
Tengok Allah nak muliakan Nabi, nak angkat dia sampai ke langit dan menghadapnya. Tapi Allah guna perkataan apa? Maha suci Allah yang memperjalankan dengan hamba-Nya. Allah tak sebut Rasulullah, Allah tak sebut Muhammad. Tapi Allah sebut kedudukan yang paling mulia bagi Muhammad, iaitu sifat hamba kepada Allah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba Allah. Dan satu lagi Allah sebut tak antara sifat orang yang mulia, sifat-sifat ciri-ciri orang yang mulia di akhir surah Al-Furqan. Ada tak? Dia panggil apa? Sifat Ibadur Ibadur Rahman. Rahman. Sifat Ibadur Rahman. Apa makna ibad? Ibad ni jamak kepada abdun. Kalau seorang abdun, kalau ramai ibad. Jadi Allah puji ni hamba kepada Allah yang penyayang. Jadi kalau kita nak jadi orang yang paling mulia di sisi Allah, carilah, tengoklah sifat-sifat Ibadur Rahman di akhir surah Al-Furqan. Kemudian ikut insya-Allah. Okey. Kemudian siapa yang sekiranya kamu masih dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turun pada Muhammad. Okey, saya nak sebut di sini apa maksud keraguan. Apa maksud keraguan kepada Al-Quran? Kita kena tahu sebab takut-takut kita mungkin termasuk orang yang ragu pada Al-Quran. Ataupun kalau tak kita pun mungkin anak kita, mungkin isteri kita, mungkin keluarga kita. Apa maksud ataupun bentuk keraguan kepada Al-Quran? Boleh jawab? Ustaz, Tak sama yakin. ke dalam Ya? sama ke dalam was-was dalam An-Nas? Oh, lain. Itu bisikan yang bila sebut waswah tu makna bisikan yang tak baik. Dan itu bisikan tu makna daripada seseorang kepada yang lain. Ini penyakit keraguan ni dalam diri kita sendiri. Ustaz. Keraguan dalam diri kita sendiri. Apa dia? Subhat Ustaz. Contoh macam mana tu? Tak percaya pada hukum. Okey. Betul tu. Ada satu ayat Quran yang menguraikan bentuk keraguan. Surah Al-Furqan ayat 30. Surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul Wa qala ar-rasul Ya Rabbi inna qaumi ittakhazu Hadzal Qur'ana mahjura. hadzal Qur'ana Mahjura. Nabi mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, wa qala rasul, kata rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya umatku, ittakhazu, telah menjadikan hadzal Quran, Quran ini sebagai mahjura, barang yang ditinggalkan. Kenapa dia tinggal? Sebab ada raib. Kalau tak ada raib, dia tak akan tinggalkan. Boleh? Okey, kemudian kita nak faham pula apa bentuk Quran yang ditinggalkan. Bila yang dikatakan orang itu meninggalkan Al-Quran. Kata Ibn Qayyim, mahjura ni pertama orang yang tak baca Quran langsung. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, langsung dia tak baca. Dia telah meninggalkan Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia ada penyakit raib. Raib ini penyakit hati, ya. Penyakit hati. Yang kedua, dia meninggalkan Quran sebab bila dia baca tapi tak faham. Yang pertama, dia meninggalkan bacaan, tak baca langsung. Yang kedua, dia meninggalkan tadabbur Al-Quran. Dia baca tapi tak faham. Baca, khatam, hafal tapi tak faham. Kata Ibn Qayyim, dia termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia ada penyakit raib. Kalau dia tak ada penyakit raib, dia yakin pada Al-Quran, dia akan tengok maksud tu. Sebab dia datang daripada Tuhan, pasti baik. Pasti boleh menjadi petunjuk untuk hidupnya. Dua, yang ketiga,
Mahjura ialah orang yang meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Dia baca, dia faham, tapi dia tak beramal. Lebih-lebih lagi orang yang tahu bahasa Arab lah. Bangsa Arab banyak baca Quran dah faham, tapi dia tak beramal. Dia termasuk dalam mahjura. Kenapa dia tak beramal? Sebab ada penyakit raib. Yang keempat, orang yang meninggalkan Al-Quran sebab ada penyakit raib ialah mereka yang tidak berhukum dengan Al-Quran. Ini lebih kepada pemerintah lah. Ada hukum daripada Al-Quran, ada hukum daripada manusia, dia pakai yang daripada manusia. Maka dia termasuk orang yang mahjura. Yang kelima, dia tidak menggunakan Al-Quran untuk merawat penyakitnya. Dipanggil istishfa ataupun tak menjadikan Quran sebagai syifa. Kalau sakit apa-apa terus jumpa doktor. Bukan salah jumpa doktor. Tapi bila sakit dia tak cari Al-Quran, tak cari doa daripada Al-Quran, mana dia ada raib, dia ada keraguan. Kalau aku baca doanya bukannya sembuh. Itu penyakit raib. Sedangkan banyak tak kisah-kisah bahkan berlaku zaman Nabi, ada sahabat baca surah Fatihah sembuh penyakit. Kan? Betul tak? Kita pun ada penyakit tu kan? Sakit ke apa ke tak cari doa daripada Al-Quran, tak guna Al-Quran. Terus jumpa doktor, terus ambil ubat daripada doktor. Makna kita ada penyakit raib. Okey. Berapa semua dah? 5 kan? 5. Jadi orang yang meninggal Quran ni dalam bentuk kelima-lima tu puncanya ialah ada penyakit raib. Jadi penyakit raib ni penyakit fizikal ke penyakit hati? Penyakit hati. Okey. Sekarang kita dapat penyakit baru, raib. West COVID-19. Mana lebih bahaya? Right. Apa dia? Right. Raib, betul ke? Tapi yang orang bicara setiap hari COVID-19 ke raib? Dari COVID. COVID. Tadi kata raib lebih bahaya. Kalau raib lebih bahaya, yang akan dibincangkan setiap hari ialah Right. pasal ni. Betul tak? Satu. Yang kedua, yang kena penyakit COVID dengan yang kena penyakit raib, berapa banyak? Apa beza? Mana lebih ramai? Right. Right. Raib, betul. Kalau COVID ni mungkin kes setiap hari 2,000, 3,000, 5,000 kan? Tapi kalau penyakit raib ni, setiap hari ada berapa ribu kes? Berapa ribu? Juta. Oh, ada gangguan. Boleh mute lah. Jangan cuba buat raib dalam Zoom. Okey, kita nak tadabbur Al-Quran kan? Ini Allah yang cakap ni, penyakit raib. Tapi tak ada siapa kisah, tak ada siapa bincang. Betul tak? Yang ni bila datang ni, COVID ni? Baru je. Bagus. Tahun. Raib ni bila datang ni? Bila wujud? Lama dah. 1400 tahun yang lepas. Dan ada tak tempoh dia akan berakhir? Penyakit raib? Tak ada. Tak ada. Tapi COVID ni ada tak? InsyaAllah. Ada tak tempoh dia? InsyaAllah satu hari hilang. Allah kata apa? Inna ma'al usri yusra. Tak ada benda yang susah melainkan selepas tu mesti ada kesenangan. Itu janji Allah. Yang paling kita takut yang ni. Maka ramai yang masuk neraka kan? Majoriti masuk neraka sebab penyakit apa? Penyakit COVID-19 ke raib? Right. Kan? Jadi sekarang manusia dah hilang fokus tak? Hilang fokus. Saya nak bagi tahu. Kalau orang kena penyakit COVID-19,
tapi dia yakin dengan Al-Quran dan beramal dengan Quran, selamat tadi akhirat. Selamat. InsyaAllah. Tapi kalau orang tu ada penyakit raib sampai dia mahjur meninggalkan Al-Quran dan dia selamat daripada COVID, di akhirat besok selamat tak? Tak. Confirm tak selamat. Tak selamat. Setuju tak? Setuju. Kalau tak kalau tak setuju, saya nak berhenti setakat ni je. Setuju tak? Jangan hilang. Jangan hilang fokus. Jangan buang masa. Jangan buang masa. Anak kita dah selamat daripada COVID. Tapi selamat tak daripada penyakit raib? Tak. Saudara mara kita dah jaga SOP ke penjarakan. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga ada penjarakan dengan Al-Quran. Quran kadang-kadang seminggu tak baca, kadang-kadang sebulan. Kalau baca pun tak faham. Saya tak tahu gangguan di mana-mana tu. Okey. Ya, yang lain yang terganggu kan? Yang live tu. Yang Zoom okey kan? Yalah, betul lah. Ganggu daripada sini. Tapi yang terganggu live kan? Okey. Jadi Allah kata, tengok Allah nak rawat. Tengok Allah nak rawat penyakit raib. Allah sayang pada kita. Allah sayang pada semua. Allah bercakap dengan siapa ni? Orang kafir, orang munafik. Tapi Allah masih sayang pada mereka. Sebab tu Allah bagi rawatan. Apa rawatan penyakit raib? Allah kata Allah cabar mereka. Faktu. Maka bawa datanglah. Bawa datanglah bisurah dengan satu surah. Min mislihi, dari sepertinya. Okey, tengok cara Allah merawat. Allah tak kata, okey, sebab kamu ada penyakit raib, matilah kamu, masuk neraka lah. Tak. Allah masih memberi peluang. Rahmati wasi'at kullu syai'. Rahmat aku meliputi segala sesuatu. Dan satu lagi hadis kursi Allah kata apa? Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mengatasi kemurkaan. Allah marah orang yang ragu. Tapi sebab rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah, Allah masih bagi peluang. Allah nak rawat mereka. Dengan cara apa? Allah cabar mereka. Bawa data, kalau betul kamu ragu Al-Quran bukan daripada Allah, rekaan Muhammad, maka bawa datang satu surah seperti sama dengan Quran. Sebenarnya yang peringkat awal Allah bukan cabar satu surah. Peringkat awal Allah cabar bawa satu Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 88. Al-Isra ayat 88. Ini Allah cabar bawa datang satu Al-Quran. Mereka tak mampu. Kemudian surah Hud ayat 13. Ini Allah cabar ayat surah Al-Isra ni satu Al-Quran. Surah Hud 10 surah. Allah cabar bi'ashri suwarin. 10 surah. Tak mampu, Allah cabar satu surah. Jadi kalau betul kamu ragu dan kamu mendakwa Quran daripada Muhammad. Muhammad tu manusia. Okey. Kalau manusia boleh buat macam Al-Quran, kamu sepatutnya boleh. Maka bawalah seperti satu surah sebagaimana dalam Al-Quran. Kemudian Allah kata apa? Wad'u, dan wad'u apa dia? Wad'u, serulah. Ajaklah. Serulah oleh kamu syuhada'akum. Okey, syuhada ni, syuhada jamak kepada, ini jamak ataupun plural, mufradnya apa? Syahid. Mufradnya Syahid. syahidun. Apa makna syahidun? Yang menyaksikan. Okey, logiknya
Allah mencabar orang musyrikin Mekah, orang kafir yang tak percaya Quran daripada Allah, bawalah satu surah seperti Al-Quran. Kemudian sebab tu Allah cabar apa? Bawalah pakar-pakar pemidato, pakar bahasa kamu, pakar macam-macam sastra yang, dan kebetulan masa tu orang Arab terkenal dengan apa? Orang Arab Mekah masa tu, apa kelebihan dia? Syair. Penyair kan? Biasa Penyair. Allah bawa mukjizat kepada setiap Nabi, mukjizat tu mesti sesuai dengan kelebihan kaum tersebut. Kalau mukjizat Musa tu tongkat kan? Sebab apa? Kelebihan kaum Musa ialah sihir. Kalau Sihir. mukjizat Nabi Isa boleh mengubat penyakit kan? Sebab apa? Sebab kaum dia terkenal dengan mengubat penyakit. Dan kaum Quraisy Mekah terkenal dengan kepasihan. Boleh bersyair, bersastra, berpidato. Maka Allah turun Al-Quran. Jadi Allah kata, kamu ni hebatkan dari segi bahasa, dari segi sastra, maka buatlah seumpama Al-Quran. Satu surah aja. Surah mana ni? Surah yang paling pendek. Surah yang paling pendek apa dia? Al-Kausar. Wal Asri ke Al-Kausar? Al-Kausar. Kausar. Al-Kausar. Al-Kausar ke At-Takasur? Kausar. Apa dia? Kausar tak? Al-Kausar. Al-Kausar. Takasur. Bila jawab jangan ada raib, jangan ada keraguan. Al-Kausar kan pendek tak? 3 ayat aja. 3 ayat tu pun dah kumpul semua pakar-pakar bahasa tak mampu. Dan Allah suruh panggil apa ni? Syuhada. Syuhada apa dia? Pakar-pakar yang menyaksikan, yang mengesahkan surah yang kamu buat tu sama dengan Quran. Panggillah siapa-siapa pun. Kalau surah Al-Isra ni ayat 88 Allah cabar siapa ni? Allah kata apa? Kulla inijtama'atil ins wal jin. Kalau semua manusia dan jin semua sekali berkumpul pun tak mampu nak buat seperti Al-Quran. Okey. Min dunillah, syahadat kamu, saksi-saksi kamu, min dunillah, selain Allah. Selain dari Allah. Jangan cari Tuhan. Bila kamu lemah, jangan cari Tuhan. Dari selain daripada Allah. In kuntum, sekiranya adalah kamu sadiqin, orang-orang yang benar. Benar apa ni? Sekiranya kamu orang yang benar, bawalah seperti satu surah dalam Al-Quran. Benar apa ni? Benar apa? Benar apa? Dengar tak suara? Dengar. Hello? Dengar? Dengar Ustaz, dengar. Dengar. Okey. Suara dengar, soalan tak dengar? Dengar juga. Jawapan tak tahu. Tak, soalan saya, Allah kata, Allah cabar mereka, kalau kamu mendakwa, kalau kamu ada penyakit ragu kepada Al-Quran, bawalah satu surah seperti Al-Quran. Dan bawalah pembantu ataupun saksi yang mengesahkan. Kiranya kamu adalah orang yang benar. Benar apa ni? Benar apa? Orang-orang yang bercakap benar Ustaz. Bukan. Iaitu sekiranya kamu benar dalam dakwaan kamu bahawa Quran daripada Muhammad. Boleh faham? Dakwaan kamu bahawa Quran tu bukan daripada Allah, daripada Muhammad. Maka kalau betul dakwaan kamu, bawa satu Al-Quran ataupun satu surah. Maknanya Muhammad bangsa Arab dan Melayu, kamu pun Melayu pula. Bangsa Arab ni manusia, Muhammad pun manusia dan sama-sama bangsa Arab. Kalau Muhammad boleh buat, logiknya kamu boleh buat. Kalau kamu tak mampu buat, makna Muhammad bukan mereka-reka Al-Quran. Okey. Allah beritahu, fa illam taf'alu, maka sekiranya
Sekiranya lam taf'alu, kamu tidak mampu melakukannya. Tengok bahasa Arab lah. Taf'alu sama. Yang membezakan apa? Sini lam. Sini lan. Dua-dua ni huruf penafian. Lam pun menafikan, lan pun menafikan. Apa membezakan? Ini unik bahasa Arab sebab tu Quran turun dalam bahasa Arab. Sebab bahasa Arab adalah bahasa yang paling hebat. Kalau Quran turun dalam bahasa Melayu rasanya lagi ramai orang tak faham Quran. Jadi apa beza ni? Lam taf'alu dengan lan taf'alu. Subhanallah. Allah nak beritahu setelah Allah cabar mereka, lam taf'alu, kamu terbukti di masa yang lampau, masa yang lepas kamu tak mampu buat. Dan lan taf'alu, di masa akan datang pun kamu memang tak akan dapat buat. Boleh? Jadi lam menunjukkan yang lepas, lan menunjukkan. Jadi apa Allah nak beritahu ni? Macam mana Allah dah hukum, benda belum lagi. Yang ni dah, okey. Bila Allah cabar mereka tak mampukan. Tapi yang akan datang macam mana Allah boleh hukum mereka tak mampu? Sebab Allah tu Allah maha mengetahui. Kamu tidak mampu melakukan dan kamu tidak sekali-kali akan, mesti ada akan, mampu melakukannya. Okey. Bila kamu tak mampu melakukannya dan akan datang pun tak mampu juga, apa patut kamu buat? Fattaqun nar. Maka takutlah oleh kamu an-nar, api neraka. Api neraka. Okey, kalau ikut susunan ayat sepatut macam ni. Bila Allah cabar mereka bawa seperti Al-Quran kan, mereka tak mampu kan? Sebab mereka ada keraguan, Allah pun cabar. Okey, bila Allah cabar mereka betul-betul gagal. Bila mereka gagal, sepatut Allah perintah apa pada mereka? Takut pada neraka ke ikut Al-Quran? Ikut Al-Quran kan? Tapi kenapa Allah tak kata, okey, kalau kamu tak mampu, ikutlah Al-Quran. Allah kata apa? Kalau kamu tak mampu, takutlah api neraka. Kenapa tak ada ayat, ikutlah Al-Quran? Sebenarnya Allah nak mereka ikut Al-Quran tak? Ya, Nak kan? Tapi kenapa Allah tak kata, ikutlah Al-Quran? Sebab mereka tidak akan ikut pun. Kalau mereka tak ikut, okey, mereka takut tak neraka? Tak juga kan? Betul. Kalau Allah kata, kalau kamu tak mampu membuat seperti Al-Quran, ikutlah Al-Quran, rasa macam tak ada apa-apa. Betul tak? Okey, aku tak ikut nak buat apa? Jadi tak ada ancaman. Maka Allah bagi tahu akibat. Supaya apa? Supaya manusia ada rasa takut. Bila tak ikut Al-Quran, jangan main-main. Bukan setakat tak ikut, habis macam tu, tak. Bila tak ikut, api neraka. Boleh faham? Tengok bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita baca, jangan main-main ni. Kalau tak ikut, bukan habis macam tu. Tapi, mesti masuk neraka. Boleh? Maknanya, di sini juga kita boleh buat hikmahnya, iaitu, apa cara nak selamatkan diri daripada neraka? Apa cara nak selamatkan diri daripada neraka? Ikut Al-Quran je. Boleh? Sebab tu Nabi kata apa? Dalam satu hadis, Al-Quran syafi'un musyaffa'. Al-Quran syafi'un musyaffa'. Wa mahilun
Wa mahilun musaddaq. Kemudian Nabi kata, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Hadis sahih riwayat Ibn Hibban. Cuba kita terjemah. Nabi kata Al-Quran syafi'un, musyaffa'un. Syafi'un apa makna? Pemberi syafaat. Musyaffa'un, Al-Quran syafi'un memberi syafaat. Kalau musyaffa'un, mana syafaat Al-Quran betul-betul terkesan. Betul-betul memberi kesan. Kemudian wa mahilun. Wa mahilun apa makna? Mahilun makna dia saksi. Saksi musaddaqun yang akan dibenarkan. Bila Quran jadi saksi, memang betul. Saksi kepada siapa ni? Kepada orang yang tidak beramal dengan Quran. Ini syafi'un kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal dengan Al-Quran. Kemudian Nabi huraikan. Man ja'alahu. Siapa menjadikan Quran amamahu di hadapannya? Siapa letak Quran di hadapan? Maksudnya apa ni? Dia nak bercakap ke, dia nak buat apa, dia ikut Al-Quran. Selagi tak ada dalam Quran, dia tak ikut. Maka kesannya apa? Qadahu ilal jannah. Quran akan pandu dia ke, bukan main-main. Ikut Al-Quran, hasilnya syurga. Dan wa man ja'alahu. Siapa menjadikan Quran khalfahu, di belakangnya. Apa maksud di belakangnya? Dia tak ikut. Tak ikut Al-Quran. Tak ikut ajaran. Mungkin mulut dia baca. Mungkin mulut dia hafal. Mungkin dia khatam. Tapi tak ikut. Allah Nabi kata sebenarnya dia letak Quran di belakang. Ataupun letak kat dinding kan, kat pintu. Maka apa Quran buat pada dia? Saqahu ilan nar. Quran akan bawa dia ke neraka. Sebab tu Tuhan kata apa? Kalau dah terbukti kamu tak mampu buat Quran, maka dia daripada Allah. Bila dia daripada Allah, ikutlah. Sebab apa? Kalau kamu tak ikut, neraka. Boleh? Jadi penting tak Quran dalam hidup kita? Sangat penting. Sebut neraka tak takut. Neraka ni panas dia berapa kali ganda? 69 kali. 69 kali ganda. Dia manusia ni kalau api kat dunia pun tak sanggup, bukan nak masuk dalam api. Nak duduk tepi api, di dunia pun tak sanggup. Macam mana dia boleh sanggup berada dalam api yang 69 kali ganda dan satu hari dalam api di akhirat sama dengan berapa? 1000 tahun. Satu hari dalam neraka sama dengan 1000 tahun di dunia, dan api pula panasnya 69 kali ganda. Bukan duduk tepi ya, duduk dalam api. Dia tak takut, tak takut. Hati bila keras tak takut, maka Allah sayang. Rahmat Allah begitu luas, maka Allah bagi ancaman lagi. Sebenar ancaman Allah tentang neraka tu sebenar tanda Allah sayang. Lagi Allah sebut api itu sangat dahsyat, sebenar Allah nak kita supaya lagi jauh daripada neraka. Betul tak? Kalau Allah sebut, kalau tolak Quran, penjara 3 tahun je, apa jadi? Kalau tolak Quran duduk tepi api je, apa jadi? Lagi ramai ingkar. Maka Allah bagi balasan yang sangat berat. Okey, kalau kamu tak takut api neraka, Allah kata apa? Allati yang waqudu. Waqudu apa dia? Waqudu makna bahan bakar. Bahan bakar. Okey, api kat dunia apa bahan bakarnya? Siapa suka membakar? Siapa suka bakar? Siapa suka makan barbecue? Bahan bakar apa dia? Haram.
Arang. Kayu, arang, Kayu. daun kayu, apa lagi? Minyak kan? Ya. Ha. Tapi Gas. api kalau gas, api kalau api kat dunia, kalau kita, api yang besar, kita campak batu, batu tu terbakar tak? Tak. Ha? Terbakar tak? Tak Bakar ke? Bakar. tak terbakar, dia panas ya. Dia panas kan? Kalau tak percaya tanya perempuan yang selepas bersalin. Betul tak? Dia kena Biasa- tungku. Bersalin dia bakar batu kan? Tupu Ya. kan? Lepas tu dia letak kat mana? Kat perut kan? Itu pun dia lapik tu. Lapik kan? Jadi batu kat dunia campak dalam api tak akan terbakar. Tapi Allah nak begitu, api ke akhirat tu lagi dahsyat. Buktinya apa? Bahan bakarnya adalah satu manusia. Yang kedua wal hijarah dan batu. Maknanya kalau Allah nak bakar api neraka, Allah tambah batu lagi terbakar, tambah batu lagi terbakar. Menunjukkan apa ni? Api neraka sangat-sangat dahsyat. Sampai batu yang keras yang pejah pun dibakar. Kalau batu yang keras dia bakar, kalau manusia yang lembek tu lagilah terbakar. Okey. Kenapa Allah begitu bahan bakarnya manusia dan batu? Bila Allah kata manusia dan batu, sebenarnya Allah nak bagi tu apa tu? Sebelum tu batu ni, sebenarnya ni batu ni apa dia? Ada dua pendapat. Batu ni ada dua pendapat. Batu ada dua pendapat. Satu berhala yang disembah. Yang kedua, dalam bahasa Arab panggil al-kibrit. Al-kibrit. Okey, ada dalil tak? Yang batu dibakar dalam neraka adalah berhala yang disembah. Ada dalil? Ada. Surah apa? Bukan surah Al-Anbiya ayat 98. Surah Al-Anbiya ayat 98. Allah kata apa? Antum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Wa innakum wa ma ta'budun. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Kemudian antum laha wa waridun. Okay, cuba terjemah. Innakum, sesungguhnya kamu tu orang lah. Wa ma ta'budun min dunillah, dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Apa dia? Batu. Semua tu kamu dan batu tu apa dia? Hasabu jahannam. Hasabu makna akan menjadi bahan neraka jahannam. Antum, kamu bagi neraka jahannam akan waridun. Apa makna waridun? Masuk ke dalam neraka. Okey, ayat ni sebagai dalil bahawa batu yang jadi bahan bakar antaranya ialah batu daripada berhala yang disembah masa kat dunia. Yang kedua, pendapat kedua, batu yang dibakar dalam neraka ialah jenis al-kibrit. Kibrit ni ada sifat dia. Pertama, dia sangat cepat membakar. Campak je terus membakar. Yang kedua, bila dia membakar, dia paling-paling panas dibanding dengan batu-batu yang lain. Yang ketiga, bau dia sangat-sangat busuk. Boleh buka komus. Yang keempat, asap dia sangat-sangat hitam. Asap daripada batu kibrit ni sangat-sangat hitam. Boleh? Jadi yang mana betul? Dua-dua betul. Dua-dua ada dalil. Okey, soalan, kenapa Allah jadikan bahan bakar tu manusia dan batu? Boleh tak Allah nak jadikan bahan bakar manusia dan benda lain? Boleh tak? Boleh je. Kayu api kan, gas ke, petrol ke, Petronas ke? Boleh tak? Kenapa manusia? Kenapa batu? Ustaz, kenapa cakap manusia tapi tak cakap jin?
Oh, kenapa cakap manusia? Kenapa tak cakap jin? Oh, wallahu alam. Kenapa Allah tak sebut jin juga jadi bahan bakar? Tapi yang pastinya semua yang masuk neraka akan terbakar. Jin kalau tak beriman masuk neraka tak? Kalau dia masuk neraka dia akan terbakar. Jadi manusia ni ada dua fungsi dia. Dua fungsi. Pertama, bila dia tak beriman dia kena bakar. Yang kedua, fungsi dia jadi bahan bakar. Jadi logiknya kalau manusia hukum dia macam ni, jin pun hukumnya sama. Sebab Allah tu Maha Adil. Cuma kenapa Allah tak sebut manusia? Sebab Quran ni diturunkan secara umum untuk manusia. Okey? Jadi soalan saya, kenapa Allah jadikan bahan bakar batu? Sebab Allah nak menghina manusia yang sembah batu tu. Hina tak? Dia sembah berhala, dia jaga berhala kan? Sampai berpuluh tahun, dia letak bunga limau kan? Dengan harapan apa dia? Semoga satu hari berhala ni boleh selamatkan dia kan? Betul tak? Betul ke? Betul kan? Tiba-tiba bila pergi neraka, dia tengah terbakar dengan harapan berhala yang dia sembah bantu dia. Tengok-tengok berhala yang dia sembah pun makna apa? Bukankah itu satu penghinaan? Iaitu yang aku sembah rupa-rupanya sama dengan aku. 2 kali 5. Dua-dua kena bakar. Bodohnya aku sembah benda yang tak boleh bantu aku. Betul tak? Itu dia panggil azab dari segi mental. Satu penghinaan. Macam kita duk gila pada duit kan? Gila pada duit, kita kumpul duit, tengok-tengok, orang geram pada kita, orang bukan bakar rumah, bukan bakar kereta, tapi orang bakar duit yang kita kumpul pagi, petang, siang, malam. Kan? Sebagai apa? Sebagai tanda penghinaan. Yang kamu cinta, yang kamu habiskan masa untuk kumpul, semua terbakar. Boleh? Okey? Kemudian Allah kata apa? U'iddat. Neraka ni dah ada ke belum? U'iddat. Apa makna u'iddat? Telah disediakan. Telah disediakan. Siapa belajar bahasa Arab? U'iddat ni fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan Majhul. Bukan majhul. Betul lah majhul tapi dia fi'il madhi. Telah disediakan majhul, betul? Tapi yang saya nak sebut ialah dia telah berlaku. Jadi soalan dia, neraka dah ada ke belum? Sudah. Dah ada. Dah Ustaz, dah ada dah. Apa dalil neraka dah ada? Dalil ni, perkataan ni, fi'il madhi. Kalau orang tanya neraka dah ada ke belum? Ada. Apa dalil? U'iddat, telah disediakan. U'iddat. Okey, kalau orang tanya, bila Allah sediakan neraka ni untuk siapa ni? Lil kafirin, untuk orang kafir. Orang Islam ada tak masuk neraka? Ada tak? Ada. Kalau ada, macam bercanggah je dengan ayat ni. Di sini Allah kata neraka disediakan untuk orang kafir. Macam mana orang Islam masuk neraka juga? Syirik. Munafik. Kafir kekal Munafik dalam kafir. neraka, Ustaz. Apa dia? Orang kafir kekal, orang Islam mungkin dapat dikeluarkan masuk syurga. Makna bila Allah kata disediakan untuk orang kafir, makna mereka ni kekal dalam neraka. Orang Islam bukan disediakan neraka untuk mereka. Sebab apa? Satu masa mereka akan keluar. Bila disediakan, makna mereka akan kekal dalam tu. Jadi orang Islam masuk neraka, ya masuk. Bila amalan jahat mereka lebih banyak daripada amalan soleh, mereka akan masuk neraka. Lepas tu, lepas satu masa, mereka keluar. Okey. Soalan. Bila orang kafir ataupun ahli neraka akan masuk neraka? Bila?
Apa dia? Lepas dihisap. Lepas dihisap. Mana lepas berlaku kiamat kan? Lepas berlaku perhimpunan daripada masyarakat, lepas dibagi rekod amalan, lepas titian sirat kan? Betul? Lambat lagi tak? Lambat lagi kan? Okey, kalau lambat lagi nak masuk neraka, apa faedah Allah siap awal-awal? Bukankah itu pembaziran? Kita kalau nak pindah balik duduk Kelantan kan, 50 tahun lagi lepas pencen. Kita buat tak rumah sekarang? Tak. Apa dia? Tak. Kalau kita, saya nak beli, mengetahui. apa dia? Tanda Allah Maha mengetahui. Tak, itu jawapan orang yang tahu jawapan. Tak, bukan jawapan tu. Tanda Allah Maha mengetahui. Tak, soalan saya, kenapa Allah cipta neraka awal, sedangkan yang akan masuk neraka lambat lagi? Bukankah itu pembaziran? Benda neraka tu kekal abadi, Ustaz. Apa dia? Neraka tu kekal abadi. Maknanya benda tu macam selamanya lah. Yalah, betul lah. Allah boleh je cipta neraka kemudian, betul-betul orang kafir dah nak masuk, baru ciptakan, kemudian kekal abadi juga. Nak menunjukkan bagi- Allah itu menunjuk apa ni, memang dah pasti benda tu akan berlaku supaya menjadi bukti. Tapi kan Allah boleh cipta apa-apa, kun fayakun. Supaya manusia sentiasa berbuat baik. Takut dengan neraka. Sebagai? Tapi kalau saya, Sebagai Okey. peringatan Ustaz, benda ni pasti. boleh tak Allah bagi peringatan tentang neraka tanpa Allah buat neraka? Boleh tak? Boleh je. Boleh. Kalau saya nak balik Kelantan 30 tahun akan datang, tapi mulai sekarang saya dah buat rumah kan? Orang kata apa pada saya? Gila Ustaz. Oh, gila terus ah. Rugi. Bukti Ustaz. Rezeki apa? 30 tahun lagi. Sementara saya balik, rosak balik rumah tu. Rugi Ustaz. Rugi kan? Jadi kenapa Allah cipta awal? Bukankah itu membazir? Sebab Bukti dia apa? maha Rancangan Ustaz, azab neraka tu. Yelah, buat awal pun tak masuk-masuk lagi pun. sebab Allah maha kaya. Yelah, Allah Maha Kaya. Boleh tak Allah cipta kemudian? Ustaz, Boleh je. bukan masa Isra Mi'raj tu Nabi dah tengok ke? Yalah, betul lah. Jadi Allah cipta Saya, Allah Maha Kuasa tak? apa dia? Allah Maha Kuasa. Untuk beri peringatan pada manusia. Tidak ada keraguan. Saya nak tanya, mana yang lebih menunjukkan Allah Maha Berkuasa? Allah cipta awal ke? Ataupun Allah cipta dekat-dekat orang nak masuk neraka? Kun fayakun. Yang mana lebih menunjukkan Allah Maha Berkuasa? Kun fayakun. Awal. Cipta awal. Jadi semua jawapan tak menjawab soalan. Surrender Ustaz, surrender. Untuk beri Berat. peringatan pada manusia. Senang mengaku macam tu kan. Jangan buat masa. Kan senang macam tu kan. Saya tak payah menunggu. Preparation. Okey. Dan saya pun saja tanya supaya kita berfikirkan. Sebenarnya hikmahnya, saya bagi analogikan. Kalau saya nak menakutkan anak saya kata, kalau kamu tak baca Quran, Abah akan beli rotan. Satu lagi keadaan, saya dah beli rotan, saya gantung kat depan. Kalau kamu tak baca Quran, tu nampak rotan. Yang mana dia lebih takut? Yang kedua Ustaz. Nampak rotan. Kenapa? Sebab benda dah ada. Ada. Ataupun saya cakap pada anak saya, kalau kamu tak solat, di kampung kita akan buka kilang rotan. Bila buka, Abah akan beli rotan. Dia takut tak? Tak. Allah tahu. Kalau Allah bagi tahu neraka akan aku buat, orang tak akan berapa takut. Berbeza bila Allah beritahu neraka telah siap ada. Dan Nabi pun pernah tengokkan. Bagi orang yang waras, dia akan rasa lagi gerun. Itu dia panggil apa? Sudut pendidikan rohani. Kan? Okey, neraka yang ada ni kat mana? Duduk kat mana?
Tak payah tanya, tak payah jawab. Ha? Sebab kita tak nak tahu dan tak nak masuk pun. Ha? Biarlah dia kat mana pun. Okey. Kesimpulan daripada dua ayat ni, apa dia? Apa intipati yang paling penting yang patut kita ambil pengajaran? Isu yang paling besar, masalah paling besar manusia apa dia? Right. Ada penyakit raib. Raib. Apa dia antara bentuk penyakit raib yang ada dalam masyarakat kita? Raib pada Al-Quran. Apa dia? Langsung tak baca. Ramai tak? Ramai. Yang kedua baca bermusim. Kan malam Jumaat, bulan Ramadan, itu penyakit raib. Ustaz, kalau dia ada raib, dia tak baca langsung. Tak. Dia kalau tak ada penyakit raib, dia bukan setakat baca, tapi baca setiap hari dan dia akan tadabbur setiap hari dan dia akan amalkan setiap hari dan dia akan jadikan Quran 24 jam sebagai panduan hidup dia. Sebab tu kata Uthman bin Affan. Apa kata Uthman bin Affan? Ingat saya sebut berkali-kali ni. Ingat dan hafal. Apa kata Uthman bin Affan? Lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Quran. Kalau hati-hati kita ni semua bersih, nescaya kita tak akan pernah jemu membaca Al-Quran. Nescaya kita tak akan pernah rasa kenyang membaca Al-Quran. Sentiasa rasa lapar, sentiasa rasa tak jemu. Bila tu? Kalau hati kita bersih. Saya nak tanya, apa dia contoh orang yang tak pernah jemu makan? Macam mana orang tak pernah jemu makan? Pagi makan, tengah hari makan, malam makan kan? Kalau duduk asrama, 6 kali. Makan pukul 10, minum petang, 6 kali. Besok lagi, minggu depan lagi, bertahun-tahun tak pernah jemu. Itu makna tak pernah jemu. Jadi kalau tak jemu dengan Quran, sepatut dia baca. Kalau ikut mazhab Hanafi ni paling-paling kurang, dia kena khatam Quran 2 kali setahun. Kalau mazhab Hambali, dia kena khatam Quran, khatam dan tadabbur 40 hari. Setiap 40 hari sekali. Dan kita tahu kan Imam Syafi'i khatam sekali. Kenapa? Sebab dia tidak ada penyakit raib. Bahkan kata Ibn Qayyim, kalau manusia tahu kebaikan tadabbur Al-Quran, dia akan sibukkan dirinya dengan Quran. Kalau dia tahu kebaikan tadabbur. Tapi ramai sibuk dengan dunia. Sebab apa? Dia tak nampak kebaikan tadabbur Al-Quran. Kadang-kadang baca, kadang-kadang tak. Kadang-kadang tadabbur, kadang-kadang tak. Kadang-kadang ikut kelas tadabbur bila free. Kan? Bila sibuk dengan urusan dunia, dia tinggal. Sebab apa? Dia tak tahu. Quran ni akan memberi kebaikan yang jauh lebih besar daripada rezeki yang dia cari itu. Ada orang kata, kalau saya sibuk dengan Quran, je saya nak makan apa? Subhanallah. Kalau kamu sibuk dengan Quran dan kamu ikut perintah Allah, kamulah orang yang paling murah rezeki. Betul tak? Allah kata apa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Subhanallah. Kenapa kamu tak bagi masa pada Al-Quran? Sebab kamu ada penyakit ini, raib. Raib. Betul tak? Kenapa tak baca Quran, Ustaz? Sibuk cari rezeki. Siapa bagi rezeki? Tuhan yang turunkan Al-Quran. Kalau kamu nak rezeki, ikut aturan dia. Murahlah rezeki. Okey, boleh? Kemudian yang kedua, manusia ni mudah disibukkan ataupun ditipu dengan isu-isu semasa kan. Kadang-kadang masalah besar kita jauh daripada Quran. Tapi media barat yang dikuasai oleh musuh mudah je menipu kita dengan menyebabkan kita disibukkan dengan urusan yang tak penting. Betul tak? Buang masa bincang benda yang tak ke mana, sampai bergaduh apa semua, tapi kita tetap ada penyakit raib terhadap Al-Quran. Okey, boleh cukup setakat tu. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Okay.
Jadi maknanya syurga pun Allah telah sediakan juga supaya dia jadikan galakan untuk kita ialah nak mencari keredaan dia untuk nak semua dapat balasan tu. Betul. Ya, terima kasih. Soalannya apa? Dan memang ada dalil lah kata syurga pun telah disediakan. Ada. Ya. Surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surah Ali Imran ayat 133 ke? Telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Terima kasih, Ustaz. Okey. Ada soalan lain? Berapa? 100. Turun 900. Okey, ada masalah tak kita buat dua ni? Satu Zoom, satu live. Nak tanya dua-dua lah, yang ikut secara live dan yang ikut secara Zoom. Ada masalah ke? Ada Ustaz. Tak ada. Ha? Okey, Tak ada Ustaz. Okey. Ya, Tapi Ustaz. Ya. saya ada kadang-kadang saya kadang-kadang ada dengar suara gangguan, suara mic, suara budak. Kami pun dengar juga, Ustaz. Ya? Oh, masalah internet. Okey, tak apalah. Tapi secara umum boleh dengar dengan jelas, sampai message. Jelas. Kadang-kadang ada gangguan tapi for the most part actually it's quite clear. Okey, Ha. Ustaz. Ada soalan ke? Situ ada soalan lain. Oh, lebih kecil lah. Tak boleh baca. Dalam chat Zoom ada soalan Ustaz. Apa ni? Dalam surah tu tak ada perkataan min. Dalam ayat ini kenapa ada min di sini? Dalam surah tu tak ada min. Surah Hud. Tengok konteks ayat. Cuba tengok surah. Surah Hud 13. Ada Wallahu a'lam. Mislihi ya. Kena tengok tafsir yang banyak menyebut tentang dari segi bahasa lah. Saya kena check dulu tengok. Wallahu a'lam. Bagus perasan sampai min ada min tak ada perasan. Ada soalan lain? Yang daripada Zoom tak ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz nak tanya kalau orang kafir ni dia bila dah mati tu dia straight kena siksa di alam ialah di kubur dia atau dia akan ikut ada macam di padang akhirat nanti tu. Itu pertamanya. Yang keduanya orang yang macam orang yang ialah yang munafikin yang kafir ataupun munafik tu siksa tu selepas habis di padang mahsyar atau memang bila masuk tu dah ada siksa kubur tu Ustaz? Kalau boleh dapat soalan ke satu soalan macam sama je? Dia soalan dia begini Ustaz. Dia soalan tadi berpusing-pusing. Soalan tu sama ada bila kita dah mati masuk kubur tu kita dah diseksa ataupun kita diseksa selepas kita dikira di padang mahsyar dan terus masuk seksa semasa masuk neraka. Kan? Jadi itu soalan pertama because ada juga ayat dalam surah Yasin kalau tak silap saya bila akhirat nanti Ustaz ayat tu berbunyi orang dalam kubur tu kata siapa yang kejutkan aku dari tidur ni. Okey. Kan
Jadi seolah-olah memberi gambaran di alam barzakh, dalam kubur tu tak diseksa, dia tidur saja. Tapi pendapat umum mengatakan memang dah mula ada seksa kubur sebelum kita dikira kita punya amalan di akhirat nanti. Okey, dah. Untuk soalan pertama, orang yang tak beriman ni, adakah dia seksaan azab tu bermula daripada kubur ataupun bermula daripada mahsyar nanti? Jawapannya bermula di alam kubur, bahkan ketika dia nazak dah bermula azabnya. Allah sebut orang kafir ni bila dicabut nyawanya, mereka akan pukul belakangnya, mukanya. Sebenarnya itu permulaan azab kepada mereka masa mereka nak mati. Dan seterusnya azab dalam kubur berdasarkan hadis Nabi kata kubur ni adalah sama ada taman daripada taman syurga ataupun lubang daripada lubang neraka. Hadis sahih. Jadi yang duduk dalam kubur pasti dia azab berdasarkan hadis Nabi. Kalau orang beriman, kuburnya akan luas seperti taman syurga. Kalau tak beriman, akan menjadi lubang neraka dan akan menghimpitnya. Begitu juga kisah Nabi, bila Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada dua penghuni kubur ni sedang diazab, kan? Maka Nabi pun ambil pelepah tama dan belah dua, satu letak kubur ni, satu letak kubur ni. Itu juga sebagai bukti bahawa manusia yang tak beriman diazab sejak daripada kubur lagi. Dan saya nak sebut satu lagi dalil daripada Quran. Firaun, Allah sebut secara jelas, Firaun diazab dalam kubur lagi. Boleh buka surah Ghafir ayat 46. Surah Ghafir ayat 46. Muka surah 472. Ini ayat ni sebenarnya juga sebagai dalil adanya azab kubur. Ada yang kata tak ada dalil pada Quran tentang azab kubur. Sebenarnya ada. Ini dalilnya. Surah Ghafir ayat 46. Muka surah 472. Allah kata apa? An-nar, api yu'raduna yu'radu apa dia? Didedahkan. Alaiha, ke atasnya, wuduwan. Wuduwan apa dia? Pagi, wa asyian, petang. Okey? Lepas tu Allah kata apa? Wa yauma taqumus sa'ah. Dan hari berlakunya kiamat. Dikatakan kepada apa? Adkhilu. Tuhan kata pada malaikat, masukkan ala Fir'aun, keluarga Fir'aun, asyaddal azab. Azab yang sangat pedih. Bila ni dikata pada malaikat supaya masukkan Fir'aun dengan keluarga dia ke dalam azab yang pedih. Bila ni? Bila berlaku? Yang api dibentangkan kepada keluarga Fir'aun pagi dan petang bila? Sebelum kiamat. Bila sebelum kiamat di mana? Dalam kubur. Sebab tu ulama ahli tafsir kata ini dalil bahawa ada azab kubur. Jelas Bila dikatakan masuk azab yang paling pedih? Selepas kiamat. Mana sebelum tu ada tak? Ada. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Okey, untuk soalan kedua dalam surah Yasin kan, man yab'asu mim marqadina haza. Surah Yasin ayat 52, Allah kata apa? Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina haza ma wa'adana ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, ya wailana, celakalah kami, man ba'asana, siapa yang membangkitkan kami min marqadina, daripada tidur kami. Jadi bila sebut tidur tu ramai yang keliru lah. Dia kata apa? Mana azabnya? Tidur pula. Saya baca tafsir, antaranya tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia kata tidur tu sebenar sebagai simbolik. Sebab apa? Ahli orang yang kena azab dalam kubur ni, dia dah bayangkan azab dalam kubur teruk. Tapi lepas azab kubur di padang mahsyar dan neraka lagi dahsyat. Bila dia bandingkan azab yang lagi dahsyat dengan azab dalam kubur tu, maka dia rasa azab dalam kubur terlalu kecil macam bangun daripada tidur. Boleh faham? Itu
antara tafsiran ulama. Macam inilah kita, kalau doktor kata nak potong jari ke nak potong kaki, kita pilih nak apa? Jari itu azab tak? Azab, tapi kita boleh terima sebab apa? Bila dibanding dengan potong, lebih itu antara tafsir ulama. Jadi bila dia beritahu kiamat, maka mereka dah bayang dah. Sebab Nabi ada sebut, siapa yang diazab dalam kubur, maka azab selepas kubur lagi dahsyat. Jadi bila dia bayangkan azab yang lagi dahsyat, maka dia rasa azab dalam kubur tu sebenar ringan, macam bangun daripada tidur. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ustaz, perkataan raib ni, ayat ni, Ya. apa beza raib ni dengan ayat 10 Baqarah? Ayat 10 surah Baqarah. Ya, ayat 10 kan. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Maradun. Okey. Maradun. Ayat 10 ni Allah cerita pasal orang munafik. Dan orang munafik ni memang ada penyakit raib. Sebab mereka raib kepada Al-Quran lah, mereka jadi munafik. Kalau lawan raib, yakin. Bila yakin pada Quran, jadi orang bertakwa. Jadi soalan dia, apa beza? Sebenar, raib tu adalah, ragu pada Al-Quran adalah antara penyakit orang munafik yang Allah sebut dalam ayat 10. Bila sebut dalam hati mereka ada penyakit, umum. Penyakit dalam hati ni umum, banyak. Ada penyakit dengki, ada penyakit riak, ada penyakit sombong, ada penyakit ragu pada hari akhirat. Tapi dalam ayat yang kita belajar hari ini, dia lebih kepada ragu kepada apa? Bahawa mereka tak percaya Quran tu daripada Allah. Mereka menuduh Quran tu direka oleh, itu lebih spesifik. Tapi ayat 10, penyakit dalam hati terlalu luas, umum. Wallahu a'lam. Jadi setiap ayat ada pengajaran. Walaupun turun pada orang kafir ke orang munafik, semuanya ada pengajaran untuk kita. Kita sendiri ragu tak? Ya. Bila kita tak bagi masa pada Al-Quran, kita tak nak faham sebanyak yang mungkin, dan hidup kita tak nak dipandu oleh Quran sepenuhnya, sebenarnya itu ada tanda-tanda hati kita ada penyakit raib, ragu-ragu. Kalau ikut semua ni, okey ke tak? Maju tak? Kaya ke tak? Kita ada keraguan. Sebenarnya kalau kita ikut yang Quran cakap, sebenarnya kita ikut Tuhan yang Maha Kaya. Bila ikut Tuhan yang Maha Kaya, tak mungkin kita miskin. Wallahu a'lam. Mungkin ada soalan lain? Kalau tak ada, cukup lah. Dah tak ada? Ustaz, nak tanya satu. Ustaz, ayat sejadah, ayat ke-13, dia kata walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amlaja'anna minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi macam mana kita nak, sebab macam seolah-olah Allah dah janjikan yang dia akan masukkan jin dan manusia dalam neraka. So kalau orang kafir berbahaskan benda ni, macam mana kita nak jawab balik soalan mereka tu? Ayat 13 surah Sejadah kan? Maksud dia apa? Allah kata apa? Walau syi'na, kalau kami nak, la'ataina kulla nafsin hudaha, kami akan bagi hidayah pada setiap orang. Kalau kami nak. Walakin, akan tetapi haqqal qawlu minni. Apa makna haqqal qawlu minni? Iaitu telah tetap, telah wajib berlaku al-qawl, ketetapan daripada kami. Apa ketetapan Allah? Iaitu siapa yang tak beriman, mesti masuk neraka. Siapa yang beriman, Allah masukkan ke syurga. Itu peraturan Allah yang tak boleh diubah. Kalau ubah, berlaku kezaliman. Allah tidak adil. Boleh faham? Kemudian Allah kata apa? La'amla'an, kalau ikut kehendak aku akan penuhkan. Iaitu apa? Janji Allah, ketetapan Allah. Aku akan penuhkan neraka Jahannam daripada jin dan manusia. Mana kebanyakannya akan masuk neraka. Okey. Kalau orang kafir kata Allah dah tetapkan. Tak, ayat ni bukan menunjukkan Allah tetapkan. Allah bagi tahu kalau aku nak, aku boleh masukkan, bagi hidayah semua dan masuk syurga semua. Tapi peraturan aku bagi peluang. Aku bagi akal yang waras.
aku utuskan Rasul, aku bagi pada Al-Quran dan aku bagi pilihan. Tiba-tiba manusia pilih untuk sesat. Ketetapan aku apa dah? Masuk neraka. Itu ketetapan yang tak akan berubah. Kalau berubah, akan berlaku kezaliman. Satu. Yang kedua, kita boleh jawab apa yang Allah sebut dalam surah Saf. Ayat yang kelima. Allah kata apa? فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Maka tatkala mereka, setelah diberi peluang, mereka pilih untuk sesat. Mereka pilih untuk sesat. Ayat itu jelas. Maka أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Allah pun sesatkan hati mereka. Jadi Allah sesatkan datang setelah mereka memilih kesesatan. Jadi Allah tidak zalim. Kalau Allah dah tetapkan segala-galanya, Allah tak perlu utus Rasulullah. Buat apa lagi Rasul? Sebab ini Allah dah tetapkan masuk neraka. Ada Rasul pun kamu masuk neraka. Tak ada faedah untuk Rasul. Kalau Allah dah tetapkan orang tu ahli neraka, Allah tak perlu hantar, utuskan Al-Quran. Sebab apa? Datang Quran pun kamu tetap ahli neraka. Tapi bila Allah utuskan Rasul, Allah turunkan Al-Quran, itu sebagai bukti manusia ada pilihan. Wallahu a'lam. Orang yang betul faham dan mengamalkan Al-Quran sikit-sikit, tapi belum sepenuhnya. Adakah masih kita sebagai raib daripada iman? Okey, ada orang yang usaha untuk tadabbur faham Al-Quran sikit-sikit dan beramal pun sikit-sikit. Jadi adakah dia masuk dalam keraguan? Sebenarnya keraguan ni berbagai bentuk. Ada keraguan yang sedikit, ada keraguan yang banyak. Kalau keraguan dia banyak, dia tolak terus. Kalau keraguan dia kosong, zero, dia akan bagi masa sepenuhnya pada Al-Quran. Tapi kalau keraguan dia sikit, dia pun baca sikit, amal sikit. Sebenarnya dia tetap ada keraguan. Saya bagi contoh kan. Kalau dia pergi kerja kan, pergi kerja, ada tak dia pergi kerja sikit-sikit je? Ada tak? Saya kerja hari ni, saya nak pergi 2 jam je. Boleh tak? Dia tak akan buat. Kenapa? Sebab dia cukup yakin. Dia cukup yakin. Kalau dia pergi 2 jam, dia kena buang kerja. Betul tak? Dan aku tak cukup makan. Kalau rezeki dunia pun dia yakin sampai tahap tu, dan dia boleh bagi masa pagi sampai petang, macam mana dia bagi masa Quran untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat 2 jam? Mana dia ada keraguan. Dia ada keraguan. Wallahu a'lam. Ada ke? Dah. Okey, cukup kelas kita akan datang ialah hari Isnin. Besok kita ada program di rumah anak yatim. Kita akan terapkan tadabbur Al-Quran di satu rumah anak yatim di Sungai Buloh. Minggu lepas kita dah mula, ini besok minggu kedua lah. Tapi kita tak akan buat live lah. Dia lebih kepada anak-anak, insyaAllah. Jadi kita akan jumpa insyaAllah hari Isnin, pukul 10.30 pagi insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Wa fajazakumullah. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Ya, Zaki.